Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Pola Ayat. Seperti yang kita pelajari dalam pembelajaran lepas, satu ayat boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Untuk subjek, kita akan menggunakan frasa nama sahaja. Mana-mana subjek, kita akan menggunakan frasa nama. Dan untuk predikat, kita boleh gunakan frasa nama. Yang pertama frasa nama, dan yang kedua frasa kerja, yang ketiga frasa adjektif, dan yang keempat frasa sendi nama. Jadi akan menghasilkan 4 jenis pola ayat. Kita lihat pola yang pertama, frasa nama digabungkan dengan frasa nama. Jadi frasa nama yang telah kita belajar ada 5 bahagian, iaitu orang atau manusia, contohnya murid, cikgu, ayah, ibu. Objek, objek ni apa-apa benda lah, meja, kerusi, tempat, bilik, kantin, dan tumbuhan, pokok kelapa, pokok pisang, ataupun haiwan. Haiwan ni kucing. Contoh pembinaan ayat menggunakan frasa nama dan frasa nama. Kita lihat, ini adalah orang. Jadi kita gunakan dia sebagai subjek. Subjek kita letak nama Salma. Dan kita perlu menggunakan predikat menggunakan frasa nama. Jadi kita ceritakan tentang dia. Dia ni seorang cikgu sekolah. Jadi ayat yang dibina menggunakan frasa nama dan frasa nama ialah Salma, cikgu sekolah. Seterusnya pola ayat yang kedua ialah frasa nama digabungkan dengan frasa kerja. Frasa kerja ni ialah kata kerja, perbuatan apa yang kita buat. Contohnya berjalan, membaling, berdiri, menjahit, melukis. Ini semua ialah aktiviti ataupun perbuatan yang boleh kita lakukan. Jadi kita akan gabungkan frasa nama, ayat yang mengandungi kata nama, dan kita akan gabungkan dengan perbuatan. Contoh ayat menggunakan frasa nama dan frasa kerja. Okey, kita lihat ada subjek, iaitu orang, murid ataupun lelaki, adik, abang ke. Jadi kita gunakan dia sebagai subjek, frasa nama. Kita bagi nama Fakrul. Dan kita gabungkan dengan frasa kerja. Perbuatan apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membawa buku. Jadi ayat yang kita boleh bina, frasa nama dan frasa kerja, ialah Fakrul membawa buku. Pola yang ketiga ialah frasa nama digabungkan dengan frasa adjektif. Frasa adjektif ni ialah kata sifat. Contohnya sifat manusia, baik hati, pemurah, pemaaf. Sifat kita lihat melalui panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, apa yang kita hidu, itu semua adjektif, sifat. Dan seterusnya perasaan, rasa takut, rasa marah, rasa bimbang, itu pun adalah adjektif. Cara, selalu, kadang-kadang, jarang-jarang.
Warna ni apa yang kita nampak lah. Warna apa? Jarak, hampir, jauh, dekat. Contoh ayat yang menggunakan frasa nama dan frasa adjektif. Contohnya, kita bagi subjek ini ialah objek, iaitu tembikai, dan adjektif kita boleh guna apa yang kita nampak ataupun warna dia. Jadi adjektifnya ialah berwarna hijau. Jadi ayat yang dibina, tembikai itu berwarna hijau. Untuk perkataan itu ini dikira sebagai subjek, tembikai itu. Itu ini termasuk dalam subjek. Tembikai mana? Tembikai itu. Dan pola yang terakhir, pola yang keempat, iaitu frasa nama digabungkan dengan frasa sendi nama. Frasa sendi nama yang telah kita belajar, frasa sendi nama ni ada banyak, tapi yang selalu kita pakai, kita guna ialah pada, kepada, dari, daripada, ke, di. Ini ialah contoh frasa sendi nama. Ada lain lagi, akan, demi, untuk. Contoh ayat yang menggunakan frasa nama dan frasa sendi nama. Awak lihat ini subjek menggunakan frasa nama, iaitu murid itu. Dan kita gunakan sendi nama dari ni sendi nama, dari perpustakaan. Jadi murid itu dari perpustakaan. Ayat ini ialah frasa nama digabungkan dengan frasa sendi nama. Latihan hari ini, buku aktiviti tahun 2, Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, muka surat 35, tulis ayat di bawah mengikut pola ayat yang betul. Jadi muka surat 35, dia suruh awak tulis ayat mengikut pola yang betul. Okey, kita dah belajar tadi. Subjek semuanya frasa nama. Dan ni ialah predikat dia. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Jadi kita lihat yang pertama, Puan Haniza, Ibu Seha. Jadi Puan Haniza ini ialah frasa nama. Ibu Seha ialah frasa. Jadi kalau awak rasa apa frasa mana, awak tulis sini. Contoh Ibu Seha ni ialah frasa nama. Jadi dia ialah frasa nama digabungkan dengan frasa nama. Tulis sini. 1, Puan Haniza, Ibu Seha. Sini Ibu Seha. Okey. Seterusnya kita cuba tengok ayat yang lain. Puan Haniza suri rumah. Beliau prihatin akan kebersihan alam. Okey. Beliau ni ialah kata ganti nama. Jadi dia ni ialah, perkataan ini ialah masih lagi kata nama ataupun frasa nama. Dan kita lihat prihatin. Prihatin ni ialah sikap ataupun sifat. Jadi dia termasuk dalam pola yang mana? Seterusnya, beliau ke pasar. Beliau ni frasa nama. Ke ni frasa apa? Jadi kalau awak rasa frasa mana, awak tulis semua ayat ni. Ke pasar pada setiap pagi. Tulis. Di ruangan frasa mana yang awak rasa dia patut berada. Okey. Nombor 5, sayur-sayuran lebih segar di pasar. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Jadi segar ni apa? Kata kerja ke? Kata sifat ke?
kata sendi nama. Okey, untuk perkataan lebih, ada lebih di sini. Lebih ni ialah kata penguat. Dia nak kuatkan, maknanya benda sayur tu segar. Tapi dia nak kuatkan lagi perkataan segar ni, dia tambah lebih. Lebih segar. Contoh lain, amat segar, sangat segar. Jadi segar ni kita boleh kuatkan lagi, maknanya lebih lah. Bukan setakat segar, tapi dia lebih segar. Jadi lebih ni dia termasuk dalam perkataan segar. Dia satu perkataan, lebih segar. Jadi segar ni apa? Frasa nama ke? Frasa kerja ke? Adjektif ke? Ataupun sendi nama. Dan seterusnya, pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Frasa nama dia, subjek dia pengunjung. Okey, seterusnya, akhir sekali, Puan Haniza menjaga alam sekitar. Menjaga ni apa? Frasa apa? Jadi, kemungkinan akan ada 2 ayat dalam satu kotak ini. Contohnya nombor 1 dan nombor 2. Nombor 2 sini tulis. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.